Assalamualaikum, kami dari Grup 8 akan membentangkan tajuk Interbiosis. Nama saya Siti Nahafiziani binti Zaidi. Nombor KBJ 2315111003. Saya Natasha Amira binti Monasir, KBJ 2315111008. Okey, nama saya Nobaki Natasha binti Zahari, KBJ 2315111034. Saya Nur Aisyah Hira binti Muhammad Zalman, KBJ 2315111017. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akif Hakimi bin Muhammad Nasrul, KBJ 2315100321. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asim bin Aswar Azamin, KBJ 2315100772. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah definisi, case and morphology, epidemiology, sign and symptom, diagnosis, prevention, management and treatment dan prognosis. Okey, definisi. Enterobiosis atau infeksi cacing kremi atau nama lainnya cacing benang adalah salah satu jenis penyakit cancingan yang disebabkan oleh infeksi Enterobius vermicularis. Ia adalah jangkitan usus biasa dan selalu terjadi pada kanak-kanak. Ia dikenali sebagai P1 infection, C1 infection dan uriasis. Seterusnya, ia berada dalam badan manusia pada bahagian cecum, appendix dan di kolom. Berbentuk nipis dan putih, berukuran kira-kira 6 hingga 13 mm panjangnya. Cause and morphology. Dijangkiti dengan menelan telur cacing kremi yang berada pada kuku, pakaian, mainan atau tempat tidur dan boleh dihidung melalui habuk dengan dibantu oleh ejen angin. Jangkitan boleh berjangkit kepada orang lain melalui sentuhan tangan, ke mulut dengan makanan atau objek yang tercemar. Seterusnya, cacing betina yang tinggal di rektum biasanya merangkak keluar melalui dubur pada waktu malam dan menyimpan telurnya di kawasan sekitar perineum. Ia sangat melekit agar di mana tempat disimpan telur dan pergerakan cacing betina biasanya menyebabkan kegatalan rektum yang teruk dan selepas bertelur ia akan mati. Walau bagaimanapun, telur boleh bertahan selama 3 minggu. Apabila kanak-kanak itu menggaru kawasan itu, telur-telur kecil itu akan tertanam di bawah kuku. Ia berkemungkinan tertelan. Seterusnya, kitaran hayat parasit terjadi di dalam badan. Parasit mencapai kematangan dalam usus besar dalam masa 2 minggu hingga 6 minggu. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan epidemiologi berkaitan enterobiosis. Epidemiologi merupakan kajian yang lebih mendalam iaitu yang lagi spesifik berkaitan enterobiosis, iaitu lelaki lagi mudah dijangkiti dari perempuan pada nisbah 2 hingga 1. Yang kedua, tetapi walau bagaimanapun, wanita mudah dijangkiti di antara umur 5 hingga 14 tahun. Dan yang ketiga, kira-kira lebih 40 juta orang dianggarkan telah dijangkiti di Amerika Syarikat. Dan yang terakhir, penularan boleh berlaku melalui sentuhan pakaian, peralatan, tempat tidur, penjagaan diri serta perabot yang tercemar. Seterusnya, sign and symptom. Yang pertama, tidur tidak nyenyak. Yang kedua, kerap terjaga pada waktu malam. Yang ketiga, sakit, ruam atau kerasaan kulit atau jangkitan lain di sekitar dubur. Yang keempat, hilang selera makan. Yang kelima, ruam pada kulit. Yang keenam, kerandangan pada faraj. Yang ketujuh, gatal-gatal di dalam dan di sekitar dubur. Dan yang ke-8, sakit perut. Ada 3 diagnosis, iaitu yang pertama adalah scoop tape test. Ini adalah kaedah biasa dan mudah untuk mendiagnosis enterobiosis. Sekeping pita pelekat luxina. Scoop tape ditekan pada kawasan perianal pada waktu pagi sebelum mandi atau menggunakan tandas. Pita
Kemudian itu kemudian dipindahkan ke slide kaca dan diperiksa di bawah mikroskop untuk kehadiran telur cacing krami. Diagnosis kedua adalah Priana swab. Sapuan boleh digunakan untuk mengumpul sampel dari kawasan perineal untuk mengesan telur cacing krami atau cacing dewasa. Diagnosis ketiga adalah stool examination. Dalam sesetengah kes, telur cacing krami atau cacing dewasa boleh ditemui dalam sampel najis. Walau bagaimanapun, sensitiviti kaedah ini adalah lebih rendah berbanding ujian pita skop. Okey, seterusnya prevention. Yang pertama, potong kuku yang panjang dan kotor. Yang kedua, bersihkan mainan atau alat tulis yang sering digunakan oleh kanak-kanak. Yang ketiga, elakkan tabiat seperti menghisap jari, menggigit kuku dan lain-lain yang boleh mengakibatkan infeksi. Yang keempat, basuh tangan anda dengan kerap menggunakan sabun atau air bersih, terutamanya sebelum makan, selepas membuang air besar, selepas menukar nampin atau menyentuh pegangan tangan di pengangkutan awam. Seterusnya, treatment ataupun management. Ubat-ubatan yang digunakan untuk rawatan cacing kremi adalah parenteral pamol. Ia tergolong dalam kelas anthelmintic. Ia berfungsi dengan membuat cacing tidak dapat bergerak ataupun paralyzed supaya badan kita boleh mengeluarkannya melalui najis. Ubat ini tidak boleh digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun melainkan diarahkan oleh doktor. Seterusnya, kita boleh menggunakan ubat albendazole. Albendazole diberikan dalam 1 dos pada mulanya. Dos kedua diulang selepas 2 minggu untuk mengelakkan jangkitan semula oleh cacing dewasa yang menetas dari mana-mana telur yang tidak dibunuh. Ia berfungsi untuk menghalang cacing dari menyerap glukos supaya cacing kehilangan tenaga dan mati. Seterusnya, kita boleh menggunakan ubat mebendazole. Mebendazole digunakan untuk merawat jangkitan oleh cacing. Ia berfungsi dengan menghalang cacing dari menyerap glukos supaya cacing kehilangan tenaga dan mati. Ia boleh didapati dalam bentuk tablet. Enteroprognosis berkenaan enterobiosis ini merupakan satu fasa yang akan dihadapi oleh pesakit selepas terkena enterobiosis. Jadi, apakah yang akan berlaku selepas pesakit ini terkena enterobiosis? Yang pertama, selepas jangkitan enterobiosis, pesakit akan sihat serta-merta. Dan yang kedua, walau bagaimanapun, pesakit tetap perlu menjalani rawatan susulan dengan doktor bagi memastikan mereka tidak dijangkiti sekali lagi. Dan yang keempat, ada juga laporan kes appendicitis yang disebabkan oleh jangkitan pada organ. Dan yang terakhir, kematian berkenaan enterobiosis ini merupakan perkara yang sangat jarang berlaku, namun jangkitan berulang sering berlaku. Okey, akhir sekali penutup. Sebilangan besar pinworm manusia diperhatikan secara histologi di dinding duodenum dan ileum. Dia juga dikelilingi oleh penyusupan sel radang, pendarahan usus dan peritonitis. Oleh itu, diagnosis pembezaan yang betul antara enterobiosis dan pendarahan aspergillosis daripada sebab lain boleh berguna untuk rawatan pesakit yang betul. Semua ini adalah rujukan kami.